Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita teruskan kelas kita pada sejarah pada hari ini 3 hari bulan 2 2021. Diharapkan pelajar sentiasa berada di rumah, elakkan daripada bersentuhan dengan sesiapa yang tidak dikenali untuk mengelakkan daripada rangkaian COVID-19 terus merebak. Jadi seterusnya kita sambung objektif kita pada hari ini. Yang pertama kamu dapat menyatakan sekurang-kurangnya 2 daripada 3 ciri-ciri negara yang berdaulat. Yang kedua, objektif yang kedua, dapat menyatakan sekurang-kurangnya 2 daripada 5 kepentingan negara berdaulat. Apa kepentingan negara berdaulat kepada kita? Baik, kita teruskan kelas kita yang dibuka, lihat muka surat 8, iaitu ciri-ciri negara berdaulat. Dia ada 3. Yang pertama, dia mempunyai pemerintah. Dia mesti ada pemerintah. Kalau kamu lihat gambar di sini, lihat tu siapa itu? Yang di-Pertuan Agong. Itu yang memerintah negara kita. Yang memerintah negara kita yang di-Pertuan Agong, dibantu oleh Perdana Menteri. Jadi pemerintah tujuannya adalah untuk menjaga kestabilan politik, ekonomi dan sosial. Melalui, kalau kat Malaysia kita mempunyai sistem raja berperlembagaan, dan juga kita ada jemaah menteri, ada kabinet. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua negara berdaulat, dia mesti ada sempadan. Dia mesti ada sempadan. Apa itu sempadan? Sempadan ialah garis pemisah antara negeri ataupun negara. Itu sebab kalau kita lihat dalam peta ini, kita lihat yang berwarna oranye itu adalah Malaysia. Yang berwarna merah ataupun hitam itu adalah sempadan antara Malaysia dengan negara yang lain. Itu penting. Kenapa kita perlu ada sempadan? Itu kenapa? Tujuannya adalah untuk memudahkan urusan pemerintahan, pentadbiran dan pertahanan serta pembangunan negara kita. Tidaklah kita menjaga ataupun meningkatkan ekonomi di negara lain sebab kita tahu sempadan kat mana. Sekiranya tiada sempadan. Tapi bila ada sempadan, kita dah tahu tempat mana yang kita nak bangunkan. Baik, seterusnya, dia mesti mempunyai undang-undang. Negara berdaulat, ciri yang ketiga, dia mesti ada perundangan. Apa itu perundangan? Apa tujuan ada undang-undang? Kerana untuk menjaga hak rakyat dan juga melindungi negara, melindungi rakyat, memelihara kesejahteraan. Itu tujuan adanya undang-undang. Jadi yang pertama tadi, ciri-ciri negara berdaulat, dia mesti ada pemerintah. Yang kedua, dia mesti ada apa? Mesti ada sempadan. Yang ketiga, dia mesti ada undang-undang. Dan yang terakhir, ciri negara yang berdaulat, dia mesti ada rakyat. Mana ada negara yang tak ada rakyat? Tak ada. Jadi rakyat di Malaysia ini dia berbilang kaum, dan rakyat ni juga mesti patuh kepada peraturan yang ada di dalam negara tersebut. Kalau kat Malaysia kita ada, kalau lihat gambar tu, kita ada pelbagai kebudayaan. Nak lihat, kita ada orang di Sarawak, orang Bidayuh, kita ada orang beragama India pakai sari, orang Melayu pakai baju Melayu, orang Cina pakai congsam. Inilah kepelbagaian yang mempunyai pelbagai agama juga. Okey. Itu ciri-ciri negara berdaulat. Tajuk yang kedua kita nak belajar pada hari inilah kepentingan mewujudkan negara berdaulat. Kenapa pentingnya kedaulatan negara kepada kita ni? Kalau tak berdaulat tak apa ke? Jadi kita belajar negara berdaulat itu maksudnya ialah kita ataupun pemerintah negara kita boleh melakukan ataupun melaksanakan pemerintahan tanpa unsur-unsur luar. Itu tujuannya. Kalau contoh kita tak berdaulat, maka unsur luar akan masuk. Maka bukan kita yang memerintah. Jadi kepentingan mewujudkan negara berdaulat, kita lihat dekat sini yang pertama, keberkesanan pentadbiran. Pentadbiran lebih berkesan. Yang kedua, ekonomi makmur. Yang ketiga, kesejahteraan sosial. Dan yang keempat,
kecemerlangan hubungan luar negara. Jadi kita lihat satu-satu keberkesanan Kepentingan yang pertama ialah keberkesanan pentadbiran. Dengan ada kedaulatan, maka negara bebas untuk menjalankan urusan pentadbiran tanpa diganggu oleh kuasa luar. Jadi yang menentukan kemakmuran kita adalah masyarakat ataupun rakyat negara kita sendiri. Jadi setiap pembangunan yang dibuat akan memberi manfaat 100% kepada rakyat negara tersebut. Bukannya memberi manfaat kepada orang luar. Baik. Seterusnya kemakmuran ekonomi. Jadi kedaulatan ini penting. Kenapa? Untuk melaksanakan dasar kemakmuran ekonomi. Kalau kita lihat selepas merdeka, pelbagai usaha yang kita lakukan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat Malaysia. Contohnya bidang pertanian, perindustrian dan perdagangan. Kalau kita lihat sekarang pun pelbagai usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk memastikan taraf hidup rakyat meningkat. Daripada kalau dulu kita pakai basikal, sekarang mungkin sudah ada rakyat Malaysia yang mampu membeli helikopter. Itu kenapa perlu negara yang berdaulat. Seterusnya yang keempat, kesejahteraan sosial. Kedaulatan penting kerana memastikan dasar sosial melaksanakan dasar sosial bagi kesejahteraan negara. Jadi dengan ada kedaulatan, rakyat bebas untuk apa? Mencari ilmu, mendapat kemahiran, pendidikan. Selain daripada itu, bila mereka ni sudah pandai, sudah kaya, hartanya terjamin, akhirnya mereka dapat memberi sumbangan kepada negara. Contohnya, mereka ni pakar sukan, jago sukan, jutawan. Mereka ni akhirnya menaikkan imej negara di mata dunia. Kemudian yang terakhir ialah kecemerlangan hubungan luar. Kedaulatan penting kerana apa? Untuk memberikan hak kepada negara menjalinkan hubungan dengan negara lain. Contohnya Malaysia berdaulat, kita bebas untuk menjalankan hubungan dengan negara-negara luar untuk kepentingan bersama. Contohnya kita menjalankan hubungan baik dengan negara-negara ASEAN seperti Singapura, apalagi Indonesia, untuk kepentingan bersama, terutamanya keselamatan dan juga pembangunan ekonomi. Selain itu, nama kita juga terkenal sebagai pengerusi ASEAN, sebagai pengerusi OIC. Itu antaranya lah. Jadi kita terkenal. Jadi cemerlang dengan hubungan antara negara luar. Okey, topik yang ketiga yang kita nak belajar pada hari ini adalah langkah mempertahankan kedaulatan. Apa langkah-langkah yang kita boleh buat untuk mempertahankan kedaulatan? Di sini dia ada beberapa. Jadi yang pertama, apa yang kita nak buat untuk pastikan kedaulatan kita kekal? Wujudkan kestabilan politik dan kemakmuran ekonomi. Itu yang pertama. Jadi rakyat dan juga pemimpin perlu bekerja sama untuk memastikan politik stabil. Politik stabil ni apa? Maksudnya tiada perang, tiada rusuhan. Itu maksud politik yang stabil. Macam Malaysia ni, alhamdulillah, negara kita walaupun sekarang berlaku perubahan politik daripada Barisan Nasional kepada Pakatan Harapan dan akhirnya kepada sekarang ni apa dipanggil barisan. Jadi kita melihat bahawa politik stabil, negara akan makmur. Jika politik suatu negara itu tidak stabil, maka berlaku pergolakan, maka ekonomi negara akan hancurlah. Berlaku pergolakan, siapa nak miaga? Semua orang takut nak miaga, keluar kena tembak. Jadi ekonomi turun. Jadi kita sebagai rakyat dan juga pemimpin perlu pastikan politik negara kita stabil. Jadi apa peranan pemerintah? Untuk memastikan politik dan juga ekonomi stabil, wujudkan pentadbiran yang cekap. Kurangkan amalan rasuah. Elakkan. Walaupun kadang-kadang ada, tapi kita kurangkan atau kita elakkan. Kemudian memastikan sumber kekayaan tu kita agihkan sama rata kepada
kepada semua kaum, tak kira lah kaum Melayu, Cina, India, kena agih sama rata. Kalau dia susah kita bantu, kalau senang mereka kena menyumbang kepada kaum yang ada kat Malaysia, bukannya kaum Cina bila senang sumbang pada kaum Cina saja, orang Melayu bila senang kaya kaum sumbang pada orang Melayu saja. Itu salah perspektifnya, ya. Kemudian yang ketiga, pemerintah juga perlu melaksanakan undang-undang. Jadi pemerintah ni perlu laksanakan undang-undang. Sebab apa? Kalaulah undang-undang tidak dilaksanakan, maka kita bebas buat apa saja, bunuh orang pun tak apa, semua pun tak apa. Jadi negara akan huru-hara. Itu sebab undang-undang perlu dilaksanakan dan rakyat wajib mematuhi undang-undang. Itu peranan rakyat. Ya. Kita lihat pula kedua, apa peran rakyat untuk memastikan negara kita berdaulat, ekonomi kita bagus, politik kita bagus. Yang pertama, setia kepada raja dan negara. Janganlah kita mainkan isu-isu raja tak buat apa-apa. Itu salah. Sebenarnya raja banyak menyumbang kepada kestabilan politik negara kita. Jangan kita mainkan sentimen raja itu. Setia kepada raja. Jangan bakar bendera. Kita duduk kat Malaysia, buat apa bakar bendera Malaysia? Kesalahan besar. Kita boleh lucutkan kerakyatan. Janganlah benda-benda yang tidak sepatutnya, yang menyusahkan kita akhirnya. Yang kedua, apa yang rakyat boleh buat? Sokong segala usaha dan dasar kerajaan. Sokong. Contoh apa yang kita boleh sokong? Bila kerajaan kata, bila bulan kemerdekaan, kibarkan jalur gemilang. Kibarkanlah jalur gemilang. Janganlah menunggu peruntukan daripada kerajaan. Itu menunjukkan kita menyokong segala usaha kerajaan. Yang ketiga, memupuk kerjasama dengan semua kaum. Ya. Dan yang terakhir, mematuhi undang-undang. Okey, seterusnya. Ini yang pertama tadi, caranya wujudkan kestabilan politik. Cara yang kedua, kekalkan perpaduan. Macam mana kekalkan perpaduan? Apa pemerintah kena buat? Gubal undang-undang. Pastikan keberkesanan undang-undang itu. Lepas tu apa? Pelaksanaan dasar berkaitan bahasa. Jadi orang Cina, Melayu, India boleh berkomunikasi dengan baik. Menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Kemudian buatlah program ke, kempen apa-apa ke yang contoh sukan ke, melibatkan 3 kaum. Dan kemudian peruntukan perbelanjaan mengikut kesesuaian, beri kepada semua kaum. Jangan kaum A je bagi, kaum B kamu tak bagi. Itu peranan pemerintah. Kalau peranan rakyat pula, gunakan bahasa kebangsaan. Jangan guna bahasa Inggeris. Kamu pergi berurusan, walaupun kamu ni pakar bahasa Inggeris, gunalah bahasa kebangsaan. Ya. Kemudian memahami dan menghormati semua adat resam dan juga agama kaum lain. Janganlah kita perlekehkan agama kaum lain. Nanti mereka juga perlekehkan agama kita. Jadi kita jadi marah dan akhirnya huru-hara. Kemudian mengamalkan semangat perkongsian, kongsi, toleransi, saling hormat menghormati. Dan akhir sekali, libatkan diri dalam program kemasyarakatan. Jangan duduk sendiri macam kera sumbang. Selalulah kita bergotong royong sama-sama. Dan seterusnya, memupuk patriotisme. Memupuk patriotisme. Apa peranannya? Anjurkan hari kebangsaan, wajibkan mata pelajaran sejarah, buat kempen, memberi pengiktirafan kepada rakyat Malaysia yang berjasa. Itu maksudnya, memupuk semangat patriotisme. Kalau rakyat pula hormat segala lambang-lambang, lambang-lambang negara kamu hormat, tak kira lah bendera Malaysia, jawatan negara, lah gambar-gambar tokoh. Jangan gambar-gambar tokoh pijak. Kedua, menyanjung dan menghargai adat. Hargai adat resam kaum lain. Kalau boleh kita ambil, kita boleh ambil. Sama-sama kita belajar, kita kembangkan. Lepas tu meningkatkan imej negara dengan melakar kejayaan dalam bidang pendidikan, sukan dan ekonomi. Yang kita boleh juga menyumbang dengan kita meningkatkan imej. Masuk pertandingan menang, masuk sukan menang. Apa lagi, macam-macam kita boleh menang di peringkat antarabangsa. Jadi orang memandang tinggi negara kita ni, negara yang berprestasi tinggi. Baik, yang keempat, menghargai tokoh pelbagai kaum. Hargai mereka ni. Tak kira lah dia berkaum apa. Tapi mereka ni asalnya, mereka ini berjuang untuk memerdekakan negara kita. Jangan kita perlekehkan perjuangan mereka. Yang mereka ini berkorban masa, jiwa dan raga. Termasuklah darah mereka sendiri. Dan akhir sekali, apa yang kita nak buat untuk memastikan kedaulatan negara,
mengukuhkan pertahanan negara. Negara kita mesti ada pertahanan yang kuat. Jadi apa peranan pemerintah? Gubal undang-undang, lindungan keselamatan negara. Siapa yang masuk dalam negara kita boleh tangkap, kita boleh masukkan penjara secara haram. Mengadakan perjanjian pertahanan dengan negara-negara lain. Sama-sama kita kawal. Negara A, negara B, sama-sama kita kawal kawasan sempadan. Jadi rakyat negara A tidak pergi rakyat negara B, rakyat negara B tidak pergi ke rakyat negara A. Baik. Kemudian memodernkan aset ketenteraan. Janganlah kita berperang pakai pisau, pakai parang, pakai tombak. Memang kalahlah kita. Modernkan, pakai rifle, pakai sniper, pakai apa lagi, jet pejuang yang canggih-canggih. Itu peranan pemerintah. Pastikan juga alat ketenteraan itu diselenggara dengan baik, bukan kita beli kita biar saja. Itu peranan mereka. Kemudian pastikan pasukan keselamatan sentiasa siaga, bersiap sedia. Bila dikerah terus bergerak. Tentera ini bila digerak terus bergerak. Sebab tu kita tidak boleh pelekehkan tentera. Kenapa? Sebab mereka ni sebenarnya sentiasa siaga atau siap siaga dalam menjaga kedaulatan negara. Walaupun kita tak nampak pun kerja mereka, tapi sebenarnya kerja mereka sangat berat. Baik, rakyat peka kepada isu keselamatan. Memberi maklumat sekiranya ada penceroboh, jangan bersekongkol. Jangan kamu pula jadi orang yang menyerut barang. Jangan kamu pula menjadi tekong yang bawa masuk rakyat asing ke negara kita. Kita rugi berbilion-bilion ringgit. Okey, yang kedua, mengelakkan kolaborasi dengan pihak luar. Kolaborasi ini bermaksud hubungan baik dengan pihak luar untuk mengancam yang boleh mengancam keselamatan. Elakkan kolaborasi. Kita ada hubungan dengan pihak-pihak luar yang untuk menjahanamkan negara kita. Janganlah sampai begitu. Okey, yang ketiga, menganggotai pasukan keselamatan. Jadilah sukarela, jadi palapes, jadi tentera wataniah sebagainya untuk mempertahankan negara. Jadi kamu sudah mahir berperang sebagainya. Sekiranya diminta untuk membantu negara, kita terus je bergerak ke hadapan dan sanggup berkorban demi mempertahankan negara, sanggup berjuang, sanggup mati, sanggup serahkan jiwa dan raga kepada negara untuk memastikan kedaulatan negara. Okey, sekian saja daripada saya. Diharapkan pembelajaran kali ini memberi manfaat dan kamu dengar betul-betul. Dan insya-Allah boleh menjawab soalan yang akan diberikan. Sekian, terima kasih.